Baik Ridwan, kalau di Malaysia ni mungkin ada sedikit rasa tidak faham apa bezanya pekerja sosial dan juga kerja-kerja sukarelawan tu. Sebab banyak lagi yang tak faham. Sebenarnya pekerja sosial ini merupakan satu profession sebenarnya. Ya. Tapi di Malaysia ini masih lagi orang anggap bahawa apabila kita daftar sebagai sukarelawan terhadap sesuatu mungkin NGO boleh dikatakan sebagai pekerja sosial. Tidak, sebenarnya ia dua ada perbezaan. Ya. Jadi Selamat Pagi Malaysia hari ini kita nak huraikan sebenarnya memertabatkan pekerja sosial di era COVID-19 bersama dengan Dr. Fazni Mat Arifin, pengarah Institut Sosial Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Seperti mana kami katakan tadi, mungkin ramai lagi yang tidak sedar kewujudan pekerja sosial ini. Mungkin Doktor boleh terangkan apa maksud pekerja sosial ini sebenarnya? Okay. Pertamanya, kena ucap terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia ni kerana menjemput, memberi ruang kepada Institut Sosial Malaysia. Dan pada sama, secara peribadi teruja sedikit sebab ini first time ni masuk TV ni. Sebab tu dia tanya kita ni nervous ke tidak? Okey. Okey, sebenarnya berbalik pada persoalan yang amat-amat bagus untuk tajuk kita pada hari ini, untuk kita mengenali siapa sebenarnya adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ni kalau kita sebut je akan kaitkan dengan pekerja kebajikan, pekerja sukarelawan. Dan itu adalah close to our heart. Berada di mana-mana. Dan sebenarnya saya tidak nafikan ini adalah asas kepada pekerja-pekerja sosial. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rizwan tadi pun, pekerja sosial ni kalau itu ikutkan International Federation of Social Workers punya definisi, adalah merupakan satu profession. Malah National Association of Social Workers pun pernah mengatakan ini ia melibatkan aktiviti sosial, aktiviti profesional, melibatkan antara persekitaran dan sosial dan juga kepada pekerja itu sendiri. So bermaknanya sini saya tidak menafikan juga pekerja sosial ataupun pekerja kebajikan, pekerja sukarelawan itu saling berkait each other. Dan sebenarnya apa yang perlu kita tengoknya yang paling jelas di hadapan kita melibatkan frontliners masa COVID sekarang ni. So frontliners sebenarnya adalah pekerja sosial. Walau bagaimanapun kalau kita tengok situasi frontliners ni, mereka bukan sahaja memberi kepada bantuan tapi juga mendengar aduan-aduan, berbagai isu emosi, dan bermaknanya pekerja sosial ini kalau dikaitkan merupakan pekerja yang melibatkan diri mereka dengan psikososial. Tapi isunya kalau di Malaysia ini, kalau pekerja-pekerja sosial ni, kita rasa kalau mereka buat kebajikan ni selah sebati dengan diri kita. Secara turun-temurun, bergotong royong, membantu. Tapi sebenarnya ia merupakan satu profession yang patut dimartabatkan. Saya awal lagi tapi saya boleh kongsikan sebenarnya pekerja sosial di era COVID ni, dan patutnya kita rasa mereka ni pun sama tertekan pada kita. Satu kajian Institut Sosial Malaysia menyatakan bahawasanya pekerja-pekerja sosial iaitu merupakan frontliners di era COVID ni, mereka tertekan. Tetapi hebatnya pekerja sosial ni sebab latihan dan mereka bergerak atas teori-teori etika-etika yang khusus, kesediaan mereka untuk membantu amat tinggi. So sewajarnya lah kalau kita lihat mengapa dan bagaimana dan macam mana untuk kita mempertabatkan pekerja sosial ni. Pembentangan bajet 2021 menekankan salah satu elemennya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Antara golongan yang mendapat perhatian, golongan OKU, warga emas apabila peningkatan allowance turut diumumkan melalui bajet 2021. Jadi segi manfaat kepada pekerja sosial pula bagaimana? Apa yang mereka akan dapat dan manfaat daripada bajet 2021? Amat relevan soalan Rizwan tu. Sebab Alhamdulillah berkat komitmen sendiri, dedikasi kedua-dua menteri kami, Yang Berhormat Datuk Seri Rina Harun dan juga Yang Berhormat Datuk Siti Zailah, komitmen mereka turun padang, berjaya meyakinkan Kementerian Kewangan untuk memperuntukkan peruntukan yang agak besar sebenarnya pada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, melibatkan lebih kurang 700 juta. Dan 700 juta sendiri adalah kepada bantuan yang direct pada kumpulan sasar kami. Tapi secara dalamnya, kalau tengok macam mana dah kumpulan sasar, OKU, warga emas, wanita, macam mana pula dengan pekerja sosial. Tapi kalau kita tengok secara dalamnya, dalam bajet tersebut diselitkan bahawasanya turut
menyebut tentang pertamanya dana lebih kurang 30 juta kepada NGO. Siapa NGO? Yang dianggotai siapa? Dianggotai oleh sukarelawan-sukarelawan yang mana saya kata asasnya adalah kepada pekerja sosial. Dan kalau kita tengok juga diperkenalkan juga 21 juta diperuntukkan untuk pembinaan pusat rujukan sosial atau sokongan sosial. Dan ini siapa yang akan kajian kolaborasi? Pastinya NGO. Betul. Dan pastinya NGO, pekerja sosial itu kaitan yang amat tinggi memberi kesan kepada pekerja sosial dalam bajet kali ini. Dan yang paling utama yang saya perlu nyatakan pada hari ini adalah tentang home help service ataupun program khidmat bantu di rumah. Ini bagus sebab pada bajet kali ini juga menaikkan allowance daripada 150 kepada 400. Boleh tahan. Bermakna masyarakat di luar sana, sukarelawan di luar sana, kalau mahu berminat untuk menaburkan jasa dan bakti kepada masyarakat, sambil kita berkhidmat, kita dapat imbuhan. Dalam jumlah 150 dulu sebelum ni kepada 400. Itu kiranya partisipasi rakyat dalam ekonomi pun ada, dalam sosial pun ada. Dan saya kira dengan cadangan-cadangan belanjawan sedemikian memberi kesan yang besar kepada pekerja-pekerja sosial di era COVID-19 ni. Baik, setiap rakyat Malaysia layak menjadi pekerja sosial. Pandangan doktor mengenai kenyataan ini? Ya, betul. Saya pun sebenarnya macam diri saya pun memang nak jadi pekerja sosial. Mujurlah masuk Institut Sosial Malaysia. Syafiqah Rizwan pun semua layak menjadi pekerja sosial. Baik. Tapi yang paling utamanya pekerja sosial ni apabila kita menyentuh pasal profession ataupun aktiviti profesional. Kadang-kadang satu perkara yang kita melihat pada pekerja sosial saya kata terlalu dekat di hati sampai kita melihatnya secara enteng, secara mudah ataupun biasa kita mahu mengatakan angsang hero di belakang sana. Tapi pekerja sosial ni apabila betul-betul dibangunkan kompetensi mereka, betul-betul menuntut prinsip dan etika yang sebenarnya, mereka boleh menyelesaikan pelbagai masalah sosial. Sebab memang asasnya untuk mengembalikan fungsi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita tengok yang paling jelas adalah pekerja-pekerja sosial di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu memang betul-betul lah itu pekerja sosial. Yang selainnya adalah NGO-NGO yang perlu dibangunkan. Namun demikian, kajian kalau kita melihat situasi di Malaysia ni, satu pekerja sosial, kalau tengok populasi Malaysia adalah lebih kurang 8,596. Itu populasi. Nisbah satu pekerja sosial dengan 8,000 lebih penduduk Malaysia. Kalau tengok di US, satu pekerja sosial 400 populasinya. Kalau di negara kita di Singapura, negara jiran kita Singapura, satu pekerja sosial lebih kurang 3,448. Bermaknanya masih banyak pekerja-pekerja sosial yang di bawah JKM perlu buat. Dan itu sebab kita mendambakan, kerajaan mendambakan bantuan-bantuan daripada NGO yang dianggotai oleh sukarelawan-sukarelawan untuk menjadi pekerja sosial untuk membantu kerajaan. Dan itu sebab jugalah saya katakan juga di sini adanya Institut Sosial Malaysia. Jadi Institut Sosial Malaysia apa peranannya pula? Ini soalan cepuman yang memang saya tunggu-tunggu betul-betul ni. Sebab Institut Sosial Malaysia ini merupakan satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ada beberapa program terupadang. Setiap kali saya tanya kepada mereka yang hadir, kenal tak Institut Sosial Malaysia ni? Ramai tak kenal. Sebab apa? Kita kurang glamour. Sebab kita tidak memberi satu bantuan secara terus kepada poket masing-masing berbanding Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita dan juga LPPKN, semua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, mereka ada something atau perkara yang dapat dilihat. Tapi macam Institut Sosial Malaysia ada latihan dan kemahiran tu suatu perkara yang orang tak nampak. Ingat tak pepatah Cina dia mengatakan bahawasanya kalau diberikan pancing dan ikan, so baik bagi pancing. So kami ini menyokong segala perkhidmatan agensi-agensi lain di Kementerian Pembangunan Wanita. Kita bagi pancing, kita bagi latihan, kita bagi input untuk mereka memperkasakan diri mereka daripada buat kerja kebajikan yang one off tu, buat kerja gotong royong, belajar teorinya, belajar konsep asasnya, belajar beberapa prinsipnya untuk menjadi pekerja sosial. Dan kalau ikutkan penubuhan Institut Sosial Malaysia ni memang betul-betul adalah dia merupakan Center of Excellence atau pusat kecemerlangan untuk
melatih pekerja-pekerja sosial. Sama ada pekerja sosial dan pengamal sosial. Latihan satu dan juga penyelidikan yang dibuat. Pekerja sosial yang saya maksudkan tadi adalah mereka yang betul-betul dalaman kami, itu Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya, dan juga penjawat awam yang berasaskan sosial. Tapi pada sama, Institut Sosial Malaysia tidak merupakan bagi mereka pengamal sosial di luar sana. Baik. Memang kita nak pengamal sosial ini datang untuk enhancekan diri mereka, menambah baikkan kompetensi mereka untuk menjadi pekerja sosial. Baik. Yang berkesan. Dan itu sebab jugalah kalau kita tengok macam bajet ni, Institut Sosial Malaysia tidak ada perkaitan yang khusus sebenarnya. Tetapi kami melengkapkan apa jua yang akan diberikan kepada masyarakat. Baik. Contoh saya katakan tadi kan, ada home help services. Macam allowance dinaikkan daripada 150 ke 400. Pastinya mereka yang hendak berkhidmat ke rumah, nak turun ke rumah, nak jumpa OKU, nak jumpa warga emas, mereka perlukan skill atau kemahiran untuk berhadapan dengan mereka. Di mana perlunya latihan itu? Betul. Di Institut Sosial Malaysia. Baik, terima kasih Dr. Fazli binti Ma'rifin, Pengarah Institut Sosial Malaysia, kerana studi bersama dengan kita hari ini. Apa yang kita harapkan supaya anda yang di luar sana menyahut seruan untuk menjadi pekerja sosial Malaysia. Terima kasih, Doktor. Dan rakan penyampai kita untuk